atau disebut sebagai perancangan merupakan usaha-usaha mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dan penetapan cara untuk mencapai matlamat tersebut sesuai dengan keupayaan yang dimiliki. Taktik atau perancangan merupakan proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi-strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalam organisasi dan persekitaran luaran yang akan mempengaruhi perjalanan sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut. Objektif Al-Tahdid dalam pengurusan Islam. Yang pertama, memberikan pendedahan kepada umum. Perancangan dapat membantu seseorang dalam memimpin dan memotivasikan diri dengan menunjukkan kemahiran dalam bidang-bidang kepimpinan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan generasi baru tentang fungsi dan kepentingan merancang sesuatu perkara dengan baik mengikut syariat Islam. Semua orang harus menitik beratkan tentang perancangan yang betul agar sesebuah organisasi itu dapat diurus dengan baik dan lebih sistematik. Yang ketiga, memberi inspirasi kepada umum. Ia penting untuk memutuskan apa yang perlu berlaku pada masa hadapan, hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan sebagainya, dan mencipta rancangan-rancangan untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengajar seseorang individu untuk mengawal dan mengawasi, iaitu untuk mengawasi suatu perkara dengan memeriksa dan membandingkan kemajuan yang sebenar dengan rancangan, serta mengubah suai rancangan tersebut jika perlu, berdasarkan maklum balas. Ini menunjukkan bahawa setiap proses perancangan perlu kepada mencapai objektif yang diharapkan. Kajian ini menggunakan metodologi pendekatan kajian secara atas talian melalui analisis laman web dan dokumen sepenuhnya. Sumber rujukan yang sah dijangkakan benar daripada laman web yang dipilih. Tambahan lagi, pencarian sumber rujukan berasaskan kepada laman web seperti laman web JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri, Blog Mufti dan para ilmuwan Islam dipilih sebagai sumber rujukan primer untuk kajian kami. Islam merupakan agama yang syumul kerana merangkumi pelbagai aspek seperti perkara yang melibatkan urusan seharian, begitu juga dengan perkara lain yang melibatkan pengurusan seperti al-tahdid atau perancangan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, proses perancangan ialah perbuatan merancang sesuatu seperti ekonomi, perusahaan, kebajikan dan sebagainya. Manakala maksud al-tahdid dari segi istilah pula ialah perancangan yang mengkaji satu perkara dari pelbagai sudut dengan mengambil kira aspek-aspek penting yang tertentu seperti keupayaan atau kebolehan yang merujuk kepada penggunaan sumber tenaga manusia dan sumber lain seperti bahan, suasana, keadaan dan situasi semasa sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian, proses memilih sesuatu cara yang terbaik dan dilakukan agar dapat membantu mencapai matlamat atau objektif yang telah ditetapkan dalam masa yang telah ditentukan. Seterusnya, apabila kita rujuk kepada para cendekiawan pula seperti Azman Cik Omar, perancangan dapat didefinisikan sebagai satu kaedah dalam menetapkan objektif bagi segala kehendak yang diingini oleh organisasi dan sekaligus mempertimbangkan segala perkara yang tidak kira di dalam dan di luar organisasi yang akan mempengaruhi segala strategi dan langkah yang sesuai untuk mencapai objektif. Ilhami Abdul Ghani Azmi pula menyatakan bahawa peristiwa para Nabi telah menunjukkan dan menerangkan erti al-tahdid dalam perancangan dengan lebih mendalam sebagai langkah pertama dan langkah penting sebelum melaksanakan sebarang tugasan atau kerja mencapai objektif. Sebagai contoh, dalam sejarah awal perkembangan Islam dan usaha Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwah dengan lebih jelas, baginda telah melakukan perancangan sebelum memulakan usaha dakwah secara sulit dan secara terang-terangan, dan peristiwa Nabi Yusuf AS di mana Nabi Yusuf telah menyelamatkan negara Mesir dari kesukaran hidup yang disebabkan oleh kemarau dengan membuat perancangan penyimpanan dan pencatuan makanan sebelum tibanya 7 musim kemarau. Versi pertama Al-Tahdid dalam pengurusan Islam ialah perancangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Perancangan dakwah Nabi Muhammad SAW telah dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu dakwah secara rahsia dan secara terbuka. Dakwah secara rahsia telah dijalankan selama 3 tahun di Mekah dan disampaikan kepada orang-orang yang hubungannya paling rapat dengan baginda Rasulullah.
Pada hari pertama dakwah dijalankan, seramai 4 orang telah memilih memeluk Islam, iaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda, Zaid bin Sabit bin Syurahbil Al-Kalbi, hamba baginda, Ali bin Abu Talib, sepupu baginda, serta Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat setia baginda. Kemudian, bilangan yang mula memeluk agama Islam mulai bertambah sehingga melebihi 40 orang. Tambahan lagi, perintah terawal yang diturunkan merupakan perintah mendirikan solat. Namun begitu, orang-orang Quraisy Mekah mulai mengetahui dakwah secara rahsia ini setelah ia dijalankan selama 3 tahun. Meskipun pada mulanya mereka tidak peduli, tetapi mereka tetap mengirim orang untuk mengintip bagi mengetahui hasil dakwah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian, kita teruskan pula kepada strategi dakwah secara terbuka. Pada awalnya, baginda Rasulullah SAW menjalankan dakwah secara terus terang kepada kaum kerabat baginda. Pada tahun keempat kenabian Nabi Muhammad SAW, dakwah telah dijalankan secara terbuka dan ayat yang pertama diturunkan tentang hal ini ialah ayat 214 dari surah Asy-Syu'ara. Artinya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Usaha dakwah secara terbuka ini dapat dibahagikan kepada beberapa langkah seperti yang berikut. Yang pertama, memanggil Bani Hashim dan turut disertai oleh Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Namun, sebelum baginda berucap menyampaikan dakwah, Abu Lahab terlebih dahulu memberikan ucapan dengan kata-kata yang meremehkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, baginda kemudian memanggil mereka untuk kedua kalinya. Dan pada kali ini, Abu Talib menyatakan bahawa akan memberikan sokongan kepada segala yang akan diucapkan oleh Rasulullah. Namun, setelah baginda berucap, Abu Lahab menjerit, "Celaka engkau seluruh hari ini. Adakah kerana ini engkau mengumpulkan kami?" Setelah itu, barulah turun pula ayat dari surah Al-Masad bagi mencela perbuatan kurang ajar Abu Lahab itu. Setelah itu, dakwah secara terbuka dijalankan kepada orang ramai. Rasulullah SAW telah menjemput kaum Quraisy serta para pembesar Quraisy untuk hadir perjumpaan di kaki Bukit Safa dan kemudian menyeru mereka agar memeluk agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, dakwah pada peringkat ini mendapat tentangan yang kuat dari kafir Quraisy serta penganut Islam, khususnya golongan hamba dan golongan miskin menerima pelbagai bentuk penyiksaan. Selepas peringkat ini, agama Islam terus tersebar dengan luas dan pengikut Islam semakin bertambah dari semasa ke semasa meliputi kawasan Mekah dan luar Mekah. Mari kita lihat pula pada aplikasi Al-Takhtik yang kedua, iaitu perancangan pengurusan pendidikan oleh Rasulullah SAW. Semasa wahyu pertama diturunkan kepada baginda oleh Allah di Mekah, hanya 12 orang sahaja penghuninya yang dapat tahu membaca. Lantaran itu, pandangan Rasulullah SAW terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dapat kita lihat daripada tindakan bijak baginda apabila memberi pilihan kepada pihak musuh Islam yang ditangkap dalam Perang Badar, di mana para tawanan diberikan pilihan, iaitu mereka boleh menembus diri mereka dengan mengajar 10 orang kanak-kanak Islam Madinah untuk membaca dan menulis. Antara contoh perancangan baginda dalam bidang pendidikan ialah yang pertama, menyampaikan ilmu dalam bidang pendidikan Islam. Rumah Al-Arqam merupakan pusat pendidikan Islam yang pertama, iaitu pada tahun 610 Masihi. Baginda tidak henti-henti menyampaikan ilmu Allah sama ada di rumahnya, di rumah sahabat, di masjid maupun di tempat-tempat perhimpunan. Hal ini kerana baginda sama sekali tidak mengizinkan individu dan masyarakat Islam berada dalam kejahilan dan buta huruf. Yang kedua, baginda memberi dorongan kepada kaum wanita untuk menuntut ilmu. Rasulullah amat menggalakkan kaum wanita supaya sama-sama menuntut ilmu pengetahuan dan bukan hanya didominasi oleh kaum lelaki sahaja. Sebagai contoh, baginda pernah mengundang Syafah Al-Adawiyah untuk mengajar ilmu kepada isterinya, Sayyidina Hafsah, untuk menulis dan membaca. Yang ketiga, memerintahkan para sahabat agar belajar menulis. Selain itu, Nabi Muhammad juga menyuruh agar setiap seorang memberi pelajaran dan menyampaikan ilmu kepada keluarganya. Hal ini kerana pada zaman permulaan itu, umat Islam hanyalah mengambil barat tentang hukum-hukum agama daripada Al-Quran dan tafsirnya
hadis-hadis dan hal-hal mengenai periwayatan hadis serta bagaimana menentukan hukum hakam mengenai sesuatu perkara dan masalah yang baru berlaku dari satu masa ke semasa. Selain daripada strategi perancangan yang dilaksanakan semasa zaman baginda Rasulullah, pada era moden ini juga dapat terlihat para pemimpin negara yang bertungkus lumus menyediakan pelan perancangan bagi menstabilkan keadaan ekonomi negara sambil mengawal penularan wabak COVID-19. Antaranya ialah Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai pelan pengawalan penularan wabak COVID-19 seperti mengahadkan pergerakan seluruh rakyat melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP, mewajibkan pemakaian pelitup muka, face mask dan menggalakkan suntikan vaksin terutama kepada warga berisiko dan warga emas. Perintah Kawalan Pergerakan ini membabitkan pertamanya larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Selain itu, pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan kerana ia merupakan suatu alternatif baik untuk mengelak penularan wabak tersebut dan rakyat dapat membeli pelitup muka tersebut dengan harga yang murah. Tambahan lagi, kewajipan untuk mendapatkan suntikan vaksin telah dilaksanakan dan dijadikan syarat untuk merentas negeri dan memasuki tempat-tempat yang tertutup dan tempat awam. Selain daripada itu, kerajaan merancang kerangka holistik bantuan prihatin nasional di mana rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan serta inisiatif yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Selain daripada pakej rangsangan ekonomi yang bernilai RM20 bilion yang diumumkan pada 27 Februari, rakyat turut dapat menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada Mac yang lalu. Kedua-kedua pakej yang keseluruhannya berjumlah RM250 bilion ini adalah bertujuan untuk melindungi kebajikan rakyat, menyokong perniagaan pengusaha tempatan dan luar negeri dan untuk memperkukuh ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Antara kepentingan Al-Taqlid dalam pengurusan Islam adalah menghasilkan rancangan tindakan bagi pihak pengurusan untuk membuat pengurusan dan pilihan. Perancangan yang tidak tepat akan mengakibatkan wujudnya arah haluan yang tidak betul, maka tanpa perancangan yang betul, ia membolehkan memberitahu setiap ahli organisasi tentang apa yang dikehendaki oleh organisasi daripada mereka dan tanpa disertai dengan kerjasama yang diperlukan oleh setiap jabatan atau operasi, maka setiap perjalanan jabatan akan ditarik ke arah haluan yang berbeza. Poin yang kedua, ia juga menyediakan hala tuju atau menentukan matlamat ataupun fokus sesebuah organisasi. Sesebuah organisasi perlu membuat analisis peluang, cabaran, ancaman, kekuatan dan kelemahan untuk menentukan matlamat kerana ia dapat membantu pengurus menentukan matlamat kumpulan kerja dan membangunkan strategi yang menyeluruh bagi mencapai matlamat. Pengurus juga dapat mengagih dan menggunakan sumber dengan lebih efektif dan efisien. Ia juga membantu mengenal pasti operasi yang diperlukan serta bagaimana ia mempengaruhi organisasi. Poin yang ketiga, ia juga meningkatkan penyelarasan perancangan disusun dan diatur bertujuan untuk mencapai sesuatu sasaran. Matlamat yang ditetapkan mencerminkan pengisian sebenar visi dan misi organisasi. Matlamat memudahkan semua pihak ada organisasi memahami apakah yang ingin dicapai oleh organisasi berkenaan. Pahaman sebegini penting kerana semua tindakan yang disusun akan menjurus kepada pencapaian matlamat ini. Poin yang seterusnya adalah organisasi yang teratur. Perancangannya dapat mewujudkan keyakinan pihak berkepentingan. Setiap organisasi tidak dapat memisahkan dirinya dari pihak-pihak yang kepentingan. Pihak kepentingan ini terdapat di dalam dan di luar organisasi. Pemilik organisasi, pelabur, pemegang saham dan pekerja adalah pihak berkepentingan yang berada dalam organisasi. Semua pihak yang berkepentingan ini harus memberi keyakinan terhadap kemampuan organisasi untuk bertahan dalam persaingan. Mereka harus diberikan keyakinan bahawa organisasi ini mampu berdepan dengan apa jua cabaran dan mampu mengharungi sebarang perubahan.
Poin yang seterusnya adalah perancangan membantu mengoptimumkan sumber dan mengelakkan pembaziran setiap organisasi yang mempunyai kekuatan dan sumbernya yang tersendiri. Sumber terdapat dalam pelbagai bentuk. Ada sumber berbentuk struktur keuangan yang kukuh, ada yang berbentuk aset dan material, ada yang mempunyai sumber tenaga kerja yang komited, terlatih dan pakar, ada pula yang berpaksikan kepada keunikan produk. Keluaran ada yang bergantung kepada jaringan pembekal dan pasaran yang mempunyai persefahaman yang organisasi. Perancangan dapat memberikan perpaduan kepada pihak pelaksana untuk menggunakan sumber dalam kuantiti jumlah yang sesuai. Dengan adanya perancangan, pihak pelaksana dapat memanipulasikan sumber seoptimum yang mungkin mengikut kadar yang ditetapkan. Perancangan dapat mengelakkan sumber dan diagihkan ke tempat yang tidak memerlukan. Pembaziran dapat dielakkan. Dengan perancangan juga, tumpuan dapat diberikan kepada usaha untuk mendapatkan sumber kritikal dari luar. Pembaziran sekali lagi dapat dielakkan dengan mengurangkan aliran tunai keluar dari organisasi untuk memperolehi sumber yang tidak perlu. Poin yang terakhir adalah perancangan membantu organisasi menangani risiko. Risiko ini wujud dalam pelbagai bentuk. Risiko membentuk pelbagai halangan kepada organisasi dan warganya. Namun, kebanyakan risiko boleh diduga bentuknya dan boleh diramal sejauh mana ia meninggalkan kesan negatif kepada organisasi. Dengan perancangan, organisasi dan warganya dapat menangani risiko dengan berkesan. Perancangan melicinkan proses penyelarasan. Itu sahaja. Proses al-tahqiq yang pertama adalah mengenal pasti matlamat atau objektif bagi aktiviti yang bakal dilaksanakan. Proses ini merupakan satu titik yang penting dan harus dicapai oleh seseorang individu ataupun sesebuah pengurusan. Dengan ini, sesebuah organisasi ini wajarlah mempertimbangkan segala kelebihan yang ada pada organisasi tersebut dan sama ada sesuai ataupun tidak dengan matlamat dan juga objektif yang hendak dicapai. Di samping itu, objektif tersebut haruslah rasional, praktikal, boleh diukur dan juga boleh dicapai. Dan matlamat yang diwujudkan juga mestilah kuat dan jelas dengan hala tuju bagi aktiviti yang hendak dijalankan. Matlamat yang dibincangkan juga haruslah bersifat khusus dan tepat dengan apa yang berlaku serta berhierarki dan juga berangkaian. Matlamat dan objektif yang baik akan memberikan hala tuju yang tepat kepada proses al-tahqiq ini. Proses al-tahqiq yang kedua adalah menganalisis keupayaan sumber dan persekitaran. Di dalam proses ini, suatu organisasi akan menilai dari segala aspek mengenai aktiviti yang hendak dijalankan. Aktiviti yang dirancang oleh sesebuah organisasi perlulah menghitung jumlah bajet yang mencukupi dan bekalan atau sumber juga haruslah mudah didapati. Di samping itu, persekitaran juga haruslah dipertimbangkan untuk melakukan aktiviti tersebut sama ada sesuai ataupun tidak dijalankan di lokasi yang berkenaan. Dalam pada itu, dari aspek ramalan, kekuatan, kelemahan, peluang dan juga halangan yang bakal dihadapi juga perlulah dikenal pasti, kerana ini merupakan komponen yang penting juga di dalam proses perancangan ini. Di dalam proses perancangan yang kedua ini juga, sesebuah organisasi itu mestilah menggunakan sumber yang digunakan oleh Allah SWT dengan sebaiknya. Sebagai contoh, sumber semula jadi. Proses al-tahqiq yang ketiga adalah membuat jangkaan dan juga ramalan. Sepanjang proses ini berjalan, berbagai kemungkinan yang akan berlaku di dalam organisasi itu. Di dalam proses ini juga kekuatan dan kelemahan organisasi itu akan dikenal pasti dengan baik. Oleh itu, organisasi ini perlulah memperbaginya dan melangkah ke langkah seterusnya. Akhir sekali, proses al-tahqiq yang keempat adalah menjalankan pelan tindakan untuk rancangan yang ingin dilaksanakan. Pelan tindakan tersebut mestilah bersifat jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek bagi mencapai matlamat organisasi itu. Hal ini kerana pelan tindakan jangka masa pendek memfokuskan pada jangka masa terdekat dan pelan tindakan jangka masa panjang memfokuskan kepada pencapaian untuk masa hadapan yang panjang.
Pelan tindakan yang teratur bagi aktiviti yang dilaksanakan akan memberi impak yang baik terhadap organisasi itu. Dan pada itu, sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti yang dirancang, pihak organisasi perlulah mengatur strategi yang sistematik agar matlamat perancangan tersebut berjaya dicapai. Kesimpulannya, perancangan merupakan satu keperluan yang sangat penting dalam mengendalikan suatu pengurusan. Semua orang harus menitik beratkan tentang perancangan yang betul agar sesebuah organisasi itu dapat diurus dengan baik dan lebih sistematik. Syariat Islam telah pun menetapkan tata cara pengurusan yang baik, jadi kita sebagai umat Islam hanya perlu mengikut dan mempraktikkan ajaran yang telah ditetapkan agar setiap perkara yang kita lakukan sentiasa berada dalam landasan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.